Nur, an-nur dengan makna cahaya. Nur dengan makna cahaya. Kerana bandingan nur hidayah. Nur hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla ada disebutkan perihalnya mulai ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Baik, nama ini memang terdapat di dalam hadis ataupun athar. Athar yang pertama, kisah yang diriwayat oleh seorang ulama tabi'in, nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair menceritakan, kisah ni panjang, saya ringkaskan. Nanti tuan-tuan boleh baca dalam catatan. Sa'id bin Jubair kata, su'iltu 'anil mutala'inaini. Aku ditanya hukum orang suami isteri yang bersumpah masing-masing menafikan mereka melakukan perbuatan jahat. InsyaAllah hukum ni ada dalam surah ini nanti. Adakah mereka selepas bersumpah mereka wajib berpisah secara automatik atau masih lagi boleh menjadi suami isteri? Qala fama daraitu ma'aqul. Tengok, Sa'id bin Jubair, ulama besar tabi'in, orang tanya dia rahimahullah, dia kata aku pun tak tahu nak jawab. Famadaitu ila manzili bin Umar bi Makkah. Langsung aku pergi ke rumah Ibnu Umar di Mekah. Fakultu lil ghulam, aku bagi tahu kepada pembantu dia, istazin li, minta izin saya nak jumpa Syekh Ibn Umar. Qala innahu qail, maaf tuan, sekarang ni waktu dia rehat dekat nak zuhur tu, dia panggil qailulah. Bila Ibn Umar dengar suara aku, dia berjawab. Ibnu Jubair, tengok sahabat ni dengar suara dia kenal. Jadi kita pun bila kita nak jumpa dengan orang, nak bercakap dengan ustaz, dengan syekh, kita perkenalkan nama. Saya fulan. Kecuali orang yang rapat sangat, dengar dia batuk pun boleh kenal, itu lain cerita. Qultu na'am. Qala udkhul. Dia bagi tahu pada ghulam dia, silakan masuk. Fa wallahi ma jaa bika hazihi sa'a illa haja. Aku tahu kamu tak mari waktu ni, waktu qailulah ni, kecuali kamu sedang sangat berhajat untuk bertemu saya. Tengok sini sahabat. Fadakhaltu, Allahu akbar. Aku masuk dalam rumah dia, aku tengok dia sedang tidur ala barza'ah. Barza'ah ni, Allahu akbar, macam pelapik, orang yang lapik kulit letak atas belakang kuda. Mana bukan ada tilam 5 inci, 6 inci, king, queen, enlak, tidak ada. Mereka hanya tidur di atas belulang, di atas kulit. Allahu akbar. Sahabat mutawassidun, bantal dia pula bantal yang dibuat daripada ni, dia panggil jerami, tama ni, leaf ni, bantal kerah lah. Qultu, aku pun tanya dia, tanya Aba Abdul Rahman, gelaran dia, orang yang bersumpah dua orang ni, adakah kita kena pisahkan dia? Qala subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Naam, iyalah. Ya. Kata Ibn Umar, inna awwala man sa'ala dzalika fulan bin fulan. Orang pertama mari tanya Nabi tentang hukum ni, fulan bin fulan. Qala ya Rasulullah, ara'aita law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna. Rasulullah bagi tahu kepada kami hukum, kalau seorang tu tengok isteri dia sedang buat benda keji, mungkin berzina dengan orang lain, macam mana dia nak buat? Qala in takallama bi amrin azim. Kalau aku bercakap, benda ni, isu ni besar, isu keluarga. Wa in sakata an misli zalik. Kalau aku diam, aku jadi bacul. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yujib. Nabi tak jawab. Falamma kana ba'da zalika atahu, dia pergi pula nak tanya Nabi tentang hukum. Faqala innal ladzi sa'altuka anhu qalibtulitu bihi ya Rasulullah. Soalan yang saya tanya dulu, Allah Ta'ala uji saya. Saya dah tengok perbuatan tak baik ini. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat fi suratin nur. Tengok nama dia, Allah Ta'ala turunkan
hukuman kepada isu yang ditanya itu dalam surah An-Nur, surah ayat yang 6 hingga 9, walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina. Fatalahunna alaihi, Nabi pembaca. Kemudian cerita ni saya berhenti setakat itu dulu, sebab kita nak ambilnya Nabi kita baca surah An-Nur, kata dirawi Ibnu Umar. Cerita panjang tunggu di ayat 6 ayat 9 nanti insya-Allah. Kisah ini diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis yang sahih. Satu lagi cerita an Abi Ishaq Asy-Syaibani rahimahullahu taala qala sa'altu Abdullah bin Abi Aufa. Aku tanya Abdullah bin Abi Aufa, sahabat, hal rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah pernah rejam orang yang berzina? Dengar ni, golongan-golongan liberal yang anti kepada hukum rejam, dia kata tak ada dalam Quran tapi ada dalam sunnah. Hal rajama Rasulullah? Qala na'am, ya. Qala qultu ba'dama unzilat suratun Nur am qablaha. Naknya nama ni, adakah hukuman tersebut berlaku selepas diturunkan surah An-Nur ataupun sebelumnya? Qala Ibnu Abi Aufa la adri. Sahabat Nabi, dia boleh jawab la adri, aku tak tahu. Subhanallah. Kita semua benda nak jawab, semua benda nak rempuh, semua perkara nak ulas, nak komen, maka itulah yang terjadi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Hadis ini akhrajahu Muslim. Baik para jemaah sekalian, sesalah kita dari sudut nama surah jelas ada dalam asar, ada dalam hadis. Kemudian kita pergi kepada intisari kandungannya. Tengok dalam tafsir pimpinan. Tafsir pimpinan kita ni mukaddimah surah lengkap, panjang sekali. Bukan sekadar lengkap, panjang sekali. Intisari kandungannya menerangkan hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina, lelaki dan perempuan. Juga menerangkan hukum orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Ini dia panggil qazaf. Orang yang menuduh orang baik berzina, nama hukumnya qazaf. Qaf, za, fa. Qazaf. Dan hukuman orang yang melemparkan tuduhan yang demikian kepada isterinya, maka dia panggil hukum mula'anah. Sumpah laknat ke atas diri masing-masing. Ini semua dalam perbincangan kita insya-Allah. Karena itu surah ni sangat penting untuk dihayati dan dipelajari, sebab banyak undang-undang yang berkait dengan jenayah kekeluargaan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan keturunan kita daripada termasuk anak-anak cucu yang tidak sabit nasabnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Menerangkan tentang dustanya orang-orang yang menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berlaku sumbang. Ini dia panggil hadisul ifki. Tanda dia punya hadisul ifki, maknanya tuduhan jahat kepada Sayyidah Aisyah, isteri Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar, yang mendapat pendidikan terus daripada bapaknya yang sangat mulia, duduk di bawah Nabi yang mulia. Munafikin boleh tuduh benda macam ni. Allahu Akbar. Lalu ditegaskan bahawa tuduhan palsu itu yang berpunca dari ketua kaum munafik Madinah, nama dia Ibnu Ubay bin Salul, tidak akan dapat memburukkan nama baik isteri Nabi yang bersih dan suci radhiyallahu anha. Bahkan sebaliknya memberikan penghormatan serta kemuliaan, kerana Allah Ta'ala telah membersihkan nama baiknya dan keluarganya serta suaminya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat suci yang kekal dibaca turun-temurun dalam Al-Quranul Karim sehingga hari kiamat. Allah uji Aisyah untuk dinaikkan darjat, lagi tinggi darjat, sampai hari ini kita baca ayat-ayat yang berkait dengan perkara ini. Menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang lain. Nah, ini adab ziarah.
supaya terhindar dari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini. Ini macam masyarakat kita ni, pergi rumah orang jenguk sampai dalam rumah, tengok aurat isteri dia, tengok aurat keluarga dia. Kita belajar adab, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kalau pada masa itu orang lelaki tidak ada di rumah, jangan masuk rumah orang kalau suami dia tidak ada. Kemudian Allah SWT memerintahkan orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, supaya masing-masing menyekat, menahan pandangannya dari melihat yang haram, dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina. Dia panggil zina mata, kan? Zina tangan, zina kaki, zina faraj yang paling besar, atau lain-lain perkara yang keji. Selain dari itu, perempuan-perempuan Islam diharamkan mendedahkan tubuhnya, auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. InsyaAllah kita akan bincang bab aurat. Kecuali anggota tubuhnya yang zahir. Mana? Iaitu bulatan muka dan kedua tapak tangannya sampai ke sini. Itu dibenarkan. Itu pun kalau dia boleh tutup, berhijab, lagi cantik. Setelah menerangkan bandingan nur hidayah petunjuk Allah, lalu diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan bahawa mereka di dunia berada dalam sinaran cahaya hidayah petunjuk yang berlapis-lapisan, yang dilimpahi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan di akhirat pula mereka akan menerima sebaik-baik balasan serta limpah kurnia yang tidak terhitung disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Sebaliknya, diterangkan pula perihal orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Na'udzubillah. Kerana amal mereka yang baik, yang mereka sangka dapat menolong mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab seksaan Allah yang sangat berat. Setelah menerangkan kejadian langit dan bumi, ini dia panggil Dalailut Tauhid, yang menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla dan segala isi yang ada padanya, yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya, dan menceritakan perihal golongan munafik yang hanya beriman di mulut dan kufur di hati. Na'udzubillah. Lalu menegaskan bahawa umat Islam yang beriman dan beramal soleh akan dikurniakan memegang kuasa pemerintahan di bumi ini setelah jatuhnya segala rejim-rejim yang zalim pada zaman masing-masing. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini telah berlaku. Kerana umat Islam yang pada mulanya kecil jumlahnya, ditindas dan diancam oleh musuh, telah berjaya, terutamanya zaman Nabi SAW dan zaman sahabat-sahabat Nabi, yang mencapai kuasa pemerintahan, menghancurkan musuh-musuh yang menceroboh, dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Surah An-Nur ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang menguasai dan mengetahui keadaan sekalian makhluknya, dan mereka semua akan kembali kepadanya untuk diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini muqaddimah surah An-Nur, intisari dalam tafsir pimpinan. Baik, saya ambil dalam tafsir saya ni, tafsir Al-Muharrar. Dia sebab dia ringkas, dia buat poin je. Maqasidus surah, objektif utama surah ini, zikru ahkamil afafi was sitri, menyebut tentang hukum penjagaan diri dan menutup segala keaifan, segala keburukan. Maka di sini dalam surah ini ada 12 isu besar. Tanda tuan-tuan, dalam pimpinan dia bawa sard. Yang ini kita bernombor. Min abrazil mawdu'at, di antara isu tajuk besar, tajuk utama perbincangan surah An-Nur, yang pertama, takrir wujubil inqiyad, menetapkan bahawa kewajipan tunduk dan akur kepada hukum hakam dan adat-adat yang terdapat di dalam surah An-Nur ini. Satu. Yang kedua, bayanu haddiz zina, penjelasan hukum perzinaan. Nas'alullah as-salamah, kita minta selamat, minta berlindung dengan Allah Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, murid-murid dan pelajar kita daripada terjebak dengan fahishah yang sangat keji di dunia dan berat di akhirat.
Yang ketiga, bayan penjelasan hukuman qazifi al-muhsanat, orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik sebagai penzina atau pelacur. Yang keempat, hukmu qazfi zaujat, hukum suami menuduh isterinya berzina. Adakah kita kena sebat? Wa tashri'ul li'an, dan perundangan sumpah laknat ke atas suami dan juga isteri. Yang kelima, zikru qissatil ifki, Allah Ta'ala sebut kisah tuduhan jahat yang dimainkan oleh cyber trooper Quraisy ataupun cyber trooper kafir pada masa itu, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, menuduh Aisyah melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan ibnul Mu'attal. Yang keenam, zikru adabil istizan, Allah Ta'ala sebut hukum adab minta izin nak masuk rumah, dan kewajipan menahan pandangan, jangan duk tengok sana sini, dan juga menjaga faraj. Yang ketujuh, nahyun nisa, larangan kepada wanita-wanita Islam daripada menzahirkan perhiasan, pakaian-pakaian yang tak patuh syariah, kan, kecuali kepada orang yang Allah kecualikan untuk mereka zahirkan. InsyaAllah kita bincang nanti. Yang ke-8, al-amru bi-inkahil ayama, arahan supaya mengawinkan orang-orang perempuan dan laki-laki yang tidak ada pasangan, kawinkan mereka. Yang ke-9, al-hadithu an mazahiri qudratillah, perbincangan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada alam ini, alam atas, alam bawah kita tengok. Yang ke-10, zammu ahwalin nifaq, mencela perbuatan, perangai, tingkah laku puak-puak munafik dengan isyarat kepada jahatnya perangai mereka dan buruknya akhlak mereka. Yang ke-11, Allah janji kepada hamba-Nya yang beriman bil istikhlaf, dengan akan mendapat kekuasaan di muka bumi untuk melaksanakan tuntutan agama, dan mereka sudah tidak ada lagi ketakutan ba'dal amni, setelah ba'dal khaufi, mendapat keamanan setelah mereka dalam keadaan takut. Yang ke-12, penutup surah, bayanu sifatil mu'minin as-sadiqin, Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat orang mukmin yang benar-benar beriman. InsyaAllah 12 isu besar ini kita akan perbincangkan satu persatu berdasarkan kepada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, itu dia panggil surah An-Nur.